Assalamualaikum, nama saya Nurul Ain binti Muhammad Zawawi, bernama matrik C21A2075. Hari ini saya akan membentangkan tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi berasal daripada perkataan stratum atau strata yang membawa maksud lapisan. Menurut Max Weber, stratifikasi sosial adalah golongan masyarakat yang terpatuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam sebuah lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa dan prestij. Manusia merupakan suatu bentuk pembahagian penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan kelas tertinggi dan kelas rendah. Dengan adanya kelas tertinggi dan kelas rendah, kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam masyarakat akan mendapat kesempatan akan akses yang lebih besar dan istimewa terhadap kekuasaan dan sumber daya. Manakala, masyarakat yang mempunyai kedudukan yang berkelas rendah tidak mendapat keistimewaan yang ada. Stratifikasi sosial adalah sifat masyarakat, bukan sekadar gambaran perbezaan individu. Selain itu, stratifikasi sosial berlaku dari generasi ke generasi. Stratifikasi sosial adalah universal tetapi berubah-ubah, dan stratifikasi sosial bukan sahaja melibatkan ketidaksamaan tetapi juga kepercayaan. Isu dan perbincangan yang pertama ialah merujuk kepada perbezaan darjat atau pangkat. Hal ini kerana masyarakat hari ini lebih memilih pangkat dalam pelbagai jenis keadaan. Perkara ini disebabkan oleh pemikiran segelintir pihak yang berpakaian kemas mempunyai banyak duit berbanding dengan berpakaian sederhana. Hal ini sinonim dengan masyarakat hari ini yang mementingkan darjat kerana beranggapan yang mempunyai pangkat ini lahir daripada keturunan yang baik-baik. Seterusnya ialah perbezaan kaum. Kebanyakan kaum lebih mementingkan kaum mereka sahaja berbanding dengan kaum lain, terutama sekali dalam hal yang melibatkan pembahagian bantuan. Perkara ini akan memberi kesan kepada keharmonian negara kerana tidak timbul isu kesepakatan dalam bermasyarakat. Itu perbezaan pendidikan. Hal ini kerana masyarakat akan membezakan seseorang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dengan seseorang yang mempunyai pendidikan yang rendah. Perkara ini disebabkan kerana terdapat individu yang mempunyai pendidikan tinggi akan lebih disanjung dan dipandang tinggi dalam kalangan masyarakat kerana mereka beranggapan seseorang yang berpendidikan tinggi ini dapat mengubah nasib keluarga dan masyarakat. Selain itu juga perbezaan jantina. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan syarikat atau pekerjaan lebih mementingkan golongan lelaki untuk dijadikan sebagai pekerja berbanding golongan perempuan. Perkara ini juga disebabkan oleh masyarakat menuntut golongan lelaki untuk lebih berjaya kerana golongan lelaki boleh dijadikan sebagai ketua atau pemimpin yang dapat menjaga keharmonian keluarga atau masyarakat. Menurut teori Karl Marx, harta dan modal merupakan titik permulaan berlakunya stratifikasi sosial, elemen sosial yang menentukan kedudukan seseorang dalam kelas sosial. Namun, disebabkan pengagihan kekayaan yang tidak sama rata telah membawa kepada ketidakpuasan dan akhirnya berlaku revolusi dalam kalangan masyarakat. Menurut Max Weber, titik permulaan berlakunya stratifikasi sosial adalah bermula daripada individu itu sendiri. Kedudukan seseorang dalam hierarki sosial boleh berubah kerana stratifikasi sosial tidak hanya berdasarkan modal semata-mata. Boleh turut memperkenalkan 3 faktor yang membentuk teori hierarki stratifikasi, iaitu kelas, status dan kuasa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwana Izzati. Saya akan membentangkan mengenai teori asas stratifikasi sosial melalui pandangan Davis Moore. Davis Moore berpendapat stratifikasi sosial memainkan peranan penting dalam kelancaran sesebuah operasi dalam masyarakat. Hal ini berkait dengan bidang pekerjaan yang pada zaman moden yang mempunyai perbezaan dari segi kepentingan. Pekerjaan yang memerlukan kepakaran dan latihan yang mahal wajar diberi ganjaran lebih lumayan berbanding pekerjaan biasa yang boleh dilakukan oleh hampir semua orang. Perkara ini juga penting agar seseorang yang berkemahiran itu bekerja dalam sektor tersebut dalam masa yang panjang kerana jumlah mereka yang boleh lakukan pekerjaan tersebut sangatlah terhad. Jadi, melalui perkara tersebut, Davis Moore menjelaskan bahawa perbezaan dari segi ganjaran inilah yang memanfaatkan masyarakat secara keseluruhan.
Seterusnya adalah teori pendekatan interaksi simbolik. Teori ini menjelaskan bahawa manusia sering menilai manusia lain melalui objek yang menjadi simbol taraf kelas sosial mereka. Objek-objek ini adalah termasuk pakaian, beg tangan, kasut, makanan dan apa sahaja yang menunjukkan gaya hidup seseorang. Hal ini kerana apabila mereka bersosial dengan orang yang sama taraf kelas sosial dengan mereka, mereka ada lebih banyak topik yang boleh dibincangkan dan matlamat mereka juga adalah pada taraf yang sama. Bukan itu sahaja, pandangan dan cara berfikir mereka juga adalah seakan sama. Antara cadangan yang dapat mengatasi stratifikasi sosial dalam masyarakat ialah masyarakat haruslah bersikap adil kepada semua orang, tidak mengira warna kulit ataupun jantina. Selain itu, masyarakat, terutama guru, dapat memberi sokongan serta tunjuk ajar yang selari dan tidak bersikap bias semasa sesi pembelajaran berlangsung. Dan akhir sekali ialah pihak kerajaan haruslah mewujudkan program latihan industri kepada generasi muda yang menganggur agar mereka turut terlibat sama dalam membina negara yang produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nurliana binti Ismail C21A2184 ingin membentangkan pada bahagian kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian dilakukan, pengkaji mendapati bahawa stratifikasi sosial dapat dilihat secara jelas bahawa kehidupan masyarakat kini lebih mengutamakan perbezaan dari beberapa aspek. Keadaan dapat dilihat dengan baik terhadap perbezaan darjat yang menjadi teras utama dalam berlakunya stratifikasi sosial. Seterusnya, stratifikasi sosial juga berlaku dari segi perbezaan kaum, perbezaan taraf pendidikan dan perbezaan jantina yang menjadi isu utama dalam berlakunya stratifikasi sosial dalam kalangan masyarakat. Selain itu, pengkaji turut merujuk kepada beberapa orang tokoh tentang kewujudan stratifikasi sosial seperti Carmack, McWeber dan Davis Moore. Oleh demikian, mereka turut mempunyai pandangan yang sama terhadap kewujudan stratifikasi sosial yang terutamanya berdasarkan ekonomi. Namun, mereka bertiga turut mempunyai perbezaan pandangan terutamanya dari segi pengkelasan sosial. Oleh demikian, menurut Davis Moore, stratifikasi sosial ini berperanan penting dalam kelancaran operasi sosial masyarakat. Kesimpulannya, hasil kajian mendapati bahawa stratifikasi sosial menjelaskan bagaimana kehidupan manusia berlangsung dengan lebih mengutamakan penilaian terhadap manusia lain, terutamanya apabila mereka bertentang mata. Dengan kata lain, manusia kini lebih mengutamakan golongan yang berada dalam kelas tertinggi dan sering mengabaikan golongan yang berada dalam kelas rendah. Oleh demikian, kewujudan stratifikasi sosial ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus dapat mengundangkan pelbagai kesan negatif dalam kehidupan masyarakat.